وهداية نسأل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنا لمن نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وانصرنا وإلهام الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوحي وافتح لنا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقهوا قولنا قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه يا رب sekalian. Dan demikian lagi pada muka surat 9 baris atas. Dan demikian lagi air yang berubah yang banyak dengan mukhalid yang terkaya air daripadanya yang lagi akan datang, maka tiada menyucikan sesuatu. Dan demikian lagi yakni seperti yang dinamakan kait yang lazim. Demikian lagi yakni seperti air yang dinamakan dengan kait yang lazim. Sama tu maknanya bukan air mutlak tak boleh kita guna untuk menyuci. Demikian lagi air yang berubah. Berubah tu maklum ialah berubah pada sifatnya. Berubah pada baunya, pada warnanya dan pada rasaannya. Berubah itu berubah yang banyak. Berubah yang banyak. Berubah tu berubah yang banyak, yang kuat. Berubah tu sebab apa? Dengan mukhalid, dengan sebab masuk oleh mukhalid, ialah benda yang masuk dalam air jadi sedaging dengan air. Sehingganya kita tak boleh mengasingkan benda itu daripada air. Yang terkaya air daripadanya. Mana yang terkaya air daripadanya, mana air itu boleh lepas daripadanya. Air tidak bersangkutan dengan dia. Yang lagi akan datang. Masalah ni akan datang disebut. Jadi air mutlak, air biasa apabila masuk mukhalid, masuk gula ke masalah, masuk tepung ke masalah, maka menyebabkan air itu jadi berubah pada warnanya, ataunya pada sifat, pada warnanya, ataunya pada baunya, atau pada rasaannya. Padahal benda yang mukhalid itu seperti gula tu, gula tak terlibat dengan air. Air boleh lepas daripada gula. Maka dengan sebab berubah yang banyak itu, maka tiada menyucikan sesuatu. Maka dia tidak boleh guna untuk buat menyucikan sesuatu. Hadas pun tak boleh, najis pun tak boleh. Maka tiada menyucikan sesuatu, dikehendaki sesuatu itu hadas dan najis. Jadi air itu suci pada dirinya, tidak boleh menyucikan hadas dan najis. Seperti air yang masuk gula sehingga berubah rasaan air itu daripada asalnya tawar kepada jadi manis. Air itu apabila masuk serbuk kopi masalah, daripada air itu jernih kepada jadi hitam. Maka air itu dah tak boleh guna untuk buat menyuci.
Sebab apa? Sebab serbuk kopi itu air terkaya daripadanya. Maka air itu suci pada diri, tak boleh menyucikan yang lain. Semuanya masalah itu akan lagi akan datang dihurai balik. Kemudian masuk pula kepada dalil. Dalil bagi asal masalah kitanya. Dalil bagi asal masalah kitanya ialah yang diboleh guna untuk menyucikan hadas dan untuk mengakakkan hadas dan menyucikan daripada najis itu adalah air yang mutlak. Maknanya lain daripada air mutlak itu tak boleh kita guna untuk nak mengakak hadas dan menyucikan najis. Hanya tersimpan pada air mutlak sahaja. Maka inilah dalil dianya. Mana dalilnya? Kerana firman Allah Ta'ala. Ni dalil ilat bagi perkataan dulu. Kerana firman Allah Ta'ala ini kembali jadi dalil bagi kata ilat pada kata dulu pada muka surat 8 pada sebelah bawah sedikit daripada tengah. Sebelah bawah daripada pertengahan kitab tu dia kata maka ada pun air yang menyucikan itu air yang mutlak yang tiada dikaitkan dengan kait yang lazim. Situ. Adapun air yang menyucikan itu air yang mutlak. Kenapa air mutlak itu air yang boleh guna untuk menyucikan hadas, menyucikan najis? Maka dalil dia ialah di sinilah. Dalil dianya firman Allah, kerana firman Allah Ta'ala hal keadaannya Allah menyatakan menyatakan bangkitkannya kan air bagi hamba. Bangkitkannya maknanya membilang nikmat. Membilang nikmat. Menyatakan bangkitkannya kan air. Menyatakan bangkitkannya Allah bagi hamba Allah. Jadi ayat ini Allah Ta'ala turun tu untuk nak menyatakan nikmat-nikmat, untuk nak membilangkan nikmat-nikmat yang mana Allah Ta'ala bagi kepada hambanya. Yang mana Allah Ta'ala bagi kemudahan bagi hambanya. Itu mana menyatakan bangkit di sini maknanya membilang nikmat, bukan bangkit dengan mana utus tu bukan. Sebab bahasa Arabnya alimtinan. Alimtinan maknanya membilangkan nikmat, membangkitkan nikmat. Membilangkan jaksa dia terhadap kita. Kerana firman Allah Ta'ala hal keadaannya, keadaan Allah menyatakan bangkitkannya Allah bagi hambanya. Jadi Allah Ta'ala turun wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Turun ayat ini tu untuk nak menyatakan, untuk nak membilangkan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada hambanya, untuk jadi kemudahan bagi hambanya. Dan juga sembilan itu untuk nak menunjuk katanya air yang boleh kita guna untuk menyucikan hadas dan najis itu ialah air mutlak sahaja. Ayatnya ialah wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turun daripada jirim yang diketahui langit air yang suci menyucikan. Wa anzalna
Dan kami turunkan. Dan kami turunkan maknanya kami menurunkan. Dan kami menurunkan daripada jirim. Jirim tu yang diketahui, yang dikenalkan. Yang diketahuikan, yakni yang dikenalkan. Langit. Maknanya Allah Ta'ala menurun daripada suatu jirim, suatu benda lah. Jirim, benda, zat. Jirim tu terkenal dengan panggilan kata langit. Tu yang diketahui langit. Maknanya jirim itu yang kita terkenal dengan nama kata langit. Turun tu daripada langit. Asalnya air hujan tu daripada langit. Tetapi dengan secara tempat sifatnya daripada awan. Ada juga. Jadi daripada jirim yang diketahuikan langit, yakni daripada jirim, suatu jirim yang kita terkenal dengan kata langit. Kenapa tak kata daripada awang? Sebabnya mengikut pendapat ulama Islamnya, air hujan tu disimpan pada langit. Tempat simpanan gedung dianya, kelian dianya ialah pada langit. Kemudian diturun kepada awan. Maka daripada awan itulah turun kepada bumi. Jadi tilik kepada tempat simpanan asalnya ialah langit. Tetapi yang air hujan yang ada simpan kat langit tu bukan betul-betul jenis air lah. Tapi apabila sampai masanya diturun pada awan, maka awan tu jadi bentuk air turun kepada bumi. Dan kami turunkan, yakni menurunkan daripada jirim yang diketahui langit, mana daripada suatu benda, suatu jirim yang kita kenal dengan nama kata langit itu. Turun bukan sekaligus turun. Bahkan turun tu banyak kali turunlah. Berkekalan, berterusan. Setahun-setahun tu berapa kali turun hujan. Bukan katanya turun pada masa dulu saja, sekarang dah tak turun, bukannya begitu. Bahkan turun tu turun atas jalan berkekalan, maknanya ada setiap-tiap musim. Tak macam turun Quran daripada langit juga, tapi turun Quran tu pada zaman Nabi Muhammad saja. Sebab guna perkataan sama, anzalna, menurunkan, Allah Ta'ala menurunkan daripada langit, turunkan Quran. Tidak berterusan. Turunkan Quran daripada langit tidak berterusan. Bahkan pada masa yang tertentu, pada masa 23 tahun ialah zaman Nabi Muhammad SAW saja. Adapun hujan ni berterusan. Mana setiap tahun, setiap musim ada diturunkan hujan. Menurunkan air. Menurunkan air itu ma'an. Menurunkan air yang suci menyucikan. Yang suci menyucikan itu tafsir bagi tahura. Yang suci menyucikan. Itu tafsir bagi tahura. Jadi maknanya air, bukan maksud kata air itu yang suci pada diri, semata-mata suci pada diri itu, bukan maksudnya begitu. Bahkan tahur dengan maknanya mutahhir. Tahirun mutahhir. Mana yang suci, suci pada dirinya. Bukan najis. Bukan mutanajis. Menyucikan maknanya, menyucikan tu maknanya dia ada kekuatan boleh menyucikan hadas dan boleh menyucikan najis. Yang suci mana diri dia tu suci, bukan najis, bukan mutanajis. Itu mana suci.
Menyucikan maknanya dia ada kekuatan, dia mempunyai, air itu ada mempunyai kekuatan, boleh menyucikan hadas, boleh menyucikan najis. Begitu. Jadi tahura tu bukan makna suci saja, bahkan dengan makna suci lagi pula menyucikan. Suci pada diri dia, mana diri dia tu suci, bukan najis, bukan mutanajis. Menyucikan maknanya boleh menyucikan yang lain. Apa maksud dengan yang lain? Ialah hadas dan najis. Dan lagi permannya, perman Allah Ta'ala. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyibah. Dan lagi permannya, perman Allah Ta'ala. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyibah. Maka jika tiada kamu dapat akan air. Ini falam tajidu ma'an. Maka jika tiada kamu dapat akan air, maka tayamum kamu. Maknanya, maka hendaklah kamu bertayamum. Maka tayamum kamu, maknanya, maka hendaklah kamu bertayamum. Tayamum akan debu, debu tanah. Akan debu, debu tanah. Debu itu yang suci, itu mana tayyiban. Mana tayyiban, debu tanah yang suci menyucikan. Suci pada diri, maka debu tu jangan debu yang bergaul dengan najis. Yang menyucinya ni boleh menyucikan. Jadi ayat ini turun pada masalah, katanya belum pada ayat ni, belum pada falam tajidu ma'an tu, katanya wa in kuntum mardah. Belum pada tu sedikitnya, ialah pada surah An-Nisa ayat 43. Pada surah An-Nisa ayat 43, katanya wa in kuntum mardah. Dan jikalau adalah kamu tu orang-orang sakit. Wa in kuntum marda, dan jikalau adalah kamu orang-orang yang sakit, maksudnya kamu sakit, maka dengan sebab sakit itulah kamu tak boleh gunakan air untuk ambil wuduk dan untuk mandi junub. Itu maksudnya wa in kuntum marda. Boleh nak buka pada surah An-Nisa ayat 43 kat tengah-tengah ayat. Wa in kuntum marda, dan jikalau adalah kamu itu orang-orang sakit. Dengan maknanya kamu jatuh sakit, dan dengan sebab sakit itulah kamu tak boleh gunakan air. Seperti demam yang sangat, tak boleh gunakan air. Sebab takut mudarat. Maka dengan sebab tak boleh gunakan air, tapi kamu nak semayang juga. Maka itulah digantikan dengan tayamum. Wa in kuntum marda aw ala safarin, atau ada kamu pada perjalanan. Atau ada kamu pada perjalanan. Ghalib-ghalibnya orang yang ada pada perjalanan tu tidak ada air bersama dengannya. Tidak ada air untuk nak ambil wuduk, tidak ada air untuk nak mandi junub dalam pada masa dia dalam perjalanan. Itu ghalibnya. Ghalibnya orang yang di dalam perjalanan, dia tidak bawa air yang banyak, hanya bawa sekadar minum saja. Bawa sekadar minum, tak mencukupi untuk nak ambil wuduk dengan dia, dan tak mencukupi untuk nak mandi junub dengan dia. Jadi kamu tidak ada air. Maksudnya ala safarin atau ala safarin, maknanya orang yang tidak ada air untuk nak ambil wuduk dan mandi junub. Musafir dalam perjalanan ke tidak, itu tak pasti, tak mesti. Boleh jadi keduanya. Tapi ghalibnya orang yang ada kat rumah, tak orang yang ada kat kampung, kat rumah, ghalibnya ada air. Tapi boleh jadi tiada air juga. Sebab musim kemarau. Yang ghalibnya orang musafir lah, orang dalam perjalanan lah, tidak ada air yang mencukupi untuk ambil wuduk dan mandi junub.
Au jaa ahadum minkum minal ghaid. Maknanya di sini masalah batal wudu, qadah hajat. Au lamastumun nisa, atau sentuh kamu akan perempuan. Falam tajidu ma'an, maka tiada dapat kamu akan air untuk nak menyucikan daripada hadas kamu. Apabila kamu tak dapatkan air untuk nak menyucikan hadas kamu, tak kiralah hadas besarnya atau hadas kecil, fatayammamu, maka tayamum kamu, maka hendaklah kamu bertayamum. Sa'idan, ini akan debu, ini akan debu tanah yang suci menyucikan. Tayyiban tu mana suci menyucikan. Maka dengan dua ayat inilah jadi dalil bagi ulama berdalil bahwasanya tidak boleh gunakan air, tidak boleh gunakan sesuatu untuk nak mengakakkan hadas dan menyucikan najis melainkan air mutlak. Dengan maknanya lain daripada air mutlak tak boleh nak guna untuk mengakakkan hadas, tak boleh nak guna untuk menyucikan najis. Walaupun suci boleh nak minum sekalipun. Maka cara berdalil dengan ayat, dua ayat ini, dengan ayatnya dia katanya dan amar itu menghukumkan wajib. Amar pada kata fatayammamu, maka hendak kamu bertayamum. Maka tayamum kamu, ini maka hendaklah kamu bertayamum, itu dikatakan amar, suruh, arah. Amar, suruh, arah. Jadi fatayammamu itu ialah bentuk arahan. Maka amar atau bentuk arahan, cakapan bentuk arah itu menunjuk kata wajib. Jadi maknanya wajib kamu bertayamum dengan sekiranya kamu tak dapatkan air atau tak boleh nak gunakan air sebab sakit. Dengan maknanya apabila kamu tidak ada air untuk nak ambil wuduk, untuk mandi junub, artinya kamu uzur daripada gunakan air walaupun air itu banyak, tetapi kamu uzur demam masalah tak boleh nak gunakan air. Maka Allah Ta'ala kata fatayammamu, maka hendaklah kamu bertayamum. Maka hendaklah kamu bertayamum itu amar arahan. Maka arahan tu dalam ayat ghalib asalnya ialah menunjuk kata wajib. Jadi maknanya apabila kita tidak ada air atau tak boleh nak guna air untuk nak mengakakkan hadas, maka wajib kena tayamum. Maka wajib kena tayamum. Dan dikatakan air itu iaitu dipaling air dan dikatakan air itu iaitu dipalingkan air yang mutlak kerana bersegera faham kepadanya. Dan dikatakan air itu iaitu dipalingkan air yang mutlak. Jadi dan dikatakan air itu ni pada ayat yang pertama, wa anzalna minas sama' ma'an tahura, maka air itu dipaling, mana dimaksudkan kepada air mutlak. Ma'an tahura ialah air mutlak yang mana dia kata suci menyucikan. Sebab air mutlak ni suci pada diri serta boleh menyucikan. Kerana bersegera faham kepadanya, kepada air mutlak. Sebab katanya wa anzalna minas sama' ma'an tahura, air yang suci. Air yang suci, tengok mengikut asal air yang suci. Kalau kita kira kata air yang suci itu air kelapa pun suci, air tebu, air teh pun suci juga.
Tetapi yang maksud dengan ayat tu kata air yang suci, yakni air yang suci pada diri serta boleh menyucikan yang lain. Sebab apa? Yang segera fahamnya itulah. Mengikut yang kita segera faham, sebut kata airnya ialah air yang boleh menyucikan najis dan mengakatkan hadas. Sebab tu dimaksudkan katanya ma'an tahura ialah air yang suci, bukan sekadar suci, bahkan boleh menyucikan yang lain. Sebab mengikut ghalib orang cakapnya begitu. Maka jikalau dapat menyucikan oleh yang lain daripada air mutlak, daripada segala benda yang cair, nascaya luputlah bangkitan yakni membilang nikmat. Nascaya tiada wajib ia tayamum dengan sebab ketiadaan air mutlak. Jadi faham, untuk kita nak faham kata kenapa air mutlak mesti sahaja yang boleh guna mengakatkan hadas dan menyucikan najis. Sebabnya kalau fardunya, kalau ada benda lain yang boleh menyucikan kan hadas dan najis daripada segala benda cair, seperti minyak, seperti air kelapa yang bukan air mutlak, nasya luputlah bangkitan, nasya luput hikmat Allah Ta'ala nak membilangkan nikmat. Sebab ayat katanya wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, di sini Allah Ta'ala turun untuk nak membilang nikmat dia, membilang jaksa baik dia terhadap hamba. Maka sekiranya kalau benda lain lagi, minyak pun boleh nak guna untuk nak menyucikan najis, menyucikan hadas. Kita katanya benzin, minyak mutu, minyak kereta tu boleh menyucikan juga. Air kelapa, air jus, air teh, air kopinya boleh menyucikan juga. Maka tidak ada arti Allah Ta'ala katanya wa anzalna minas sama'i tahura. Padahal ayat ini tu Allah Ta'ala sengaja nak membilangkan jaksa baik dia kepada hamba. Dengan sebab kalau benda lain yang boleh digunakan untuk mengakatkan hadas dan menyucikan najis, jadi macam mana Allah Ta'ala menentukan ma'an tahura saja, padahal benda lain lagi boleh digunakan? Begitu. Dan satu benda lagi, dan nascaya tiada wajib ia tayamum dengan sebab ketiadaan air mutlak. Ini kembali kepada ayat yang kedua. Jadi sekiranya kalau benda lain lagi daripada air yang mutlak boleh guna untuk mengakatkan hadas juga, maka kenapa Allah Ta'ala kata kalau kamu tidak ada air mutlak, kamu mesti tayamum. Kalau kamu tidak ada air mutlak, maka wajib kamu bertayamum apabila kamu nak salat dan sebagainya. Ini menunjuk katanya benda lain daripada air mutlak, benda-benda cair, air-air yang lain daripada air mutlak tak boleh nak ganti untuk nak mengakatkan hadas dan menyucikan najis. Sebab tu Allah Ta'ala kata kalau kamu tidak ada air yang mutlak, mestilah kamu tayamum. Kalau fardunya air kelapa boleh mengakatkan hadas juga. Tentu Allah Ta'ala katanya kalau kamu tidak ada air yang mutlak, kamu gunalah mana-mana air yang suci. Tak payah tayamum dah. Maka di sini menunjuk katanya apabila tidak ada air mutlak, apa yang boleh ganti dengan air mutlak ialah tayamum. Maka ini menunjuk katanya apabila kamu tidak ada air mutlak, tak boleh dah kamu nak guna yang lain daripada air-air yang lain untuk nak mengakatkan hadas dan nak menyucikan najis. Maka kamu gantikan dengan apa dia? Dengan tayamum. Jadi maknanya apabila tidak ada air mutlak digantikan dengan tayamum. Terus kepada tayamum. Jadi maknanya kalau nak tanya tak ada air mutlak, nak ambil wuduk boleh ke tidak, saya nak ambil air kelapanya masalah? Tak boleh. Sebab kalau tidak ada air, gantikan dengan tanah. Dengan tayamum dengan tanah. Begitu.
Itu menunjuk katanya tidak ada benda lain, air yang lain, benda-benda cair yang lain untuk nak menyuci akan hadas dan najis tak boleh. Itulah dalilnya. Dan yang lain daripada ayat mutlak terbahagi atas dua bahagian. Dan yang lain daripada air yang mutlak. Air juga tetapi bukan air mutlak. Itu terbahagi atas dua bahagian. Jadi air juga tetapi lain daripada air mutlak. Mana jenis air tetapi bukan air mutlak. Maka jenis air yang bukan air mutlak itu dibahagi kepada dua bahagian. Kerana bahwasanya ada kalanya air yang suci hanya tiada menyucikan. Kenapa kata dua bahagian? Satu, ada kalanya dia air itu suci hanya tiada menyucikan. Suci pada diri tetapi tak boleh menyucikan yang lain. Satu bahagian. Iaitu tiga bahagian. Dan iaitu mana air yang suci hanya tiada menyucikan. Ni dah cakap ni kita dah masuk benda air yang bukan air mutlak. Air yang bukan air mutlak ni terbahagi kepada dua bahagian. Satu bahagiannya ialah suci tetapi tidak boleh menyuci. Suci pada diri tak boleh menyucikan hadas dan najis. Maka masuk di bawah ini tiga bahagian. Masuk di bawah kata air yang suci hanya tiada menyuci. Mana suci pada diri tetapi tak boleh menyucikan yang lain, itu masuk di bawahnya tiga bahagian pula. Dan iaitu tiga bahagian. Mana dia tiga bahagian? Pertama, air musta'mal yang sedikit. Pertama, air musta'mal. Apa maksud dengan musta'mal? Dia akan cerita. Yang sedikit. Yang sedikit, kita perlu ingat. Kita perlu ingat kalau masalah air itu, kalau kata sedikit, maknanya tak sampai 2 kolah. Berapa banyak tak tahulah. Asalkan tak sampai 2 kolah. 2 kolah tu lebih kurangnya 200 liter. Kalau tak sampai 2 kolah, lebih kurang 2 kolah tu lebih kurangnya ialah 200 liter. Maknanya air kalau tak sampai 2 kolah, maka dikatakan air sedikit. Walaupun kita katanya air tu dah 180 liter masalan. Dah berat, kita tak mampu nak akad dah tu. Tetapi dibilang kata sedikit. Air kalau tak sampai 2 kolah, maka panggilannya dalam istilah kitanya air yang sedikit. Air sekiranya 2 kolah ke atas. Air apabila dah sampai 2 kolah atau lebih banyak, maka dikatakan air banyak. Air yang banyak. Kata itu. Air kalau 2 kolah atau lebih banyak daripada 2 kolah. Cukup 2 kolah, mana 200 liter atau lebih banyak pada itu, maka dikatakan air yang banyak. Itu dhabit dia begitu ya. Sebab sama-sama lebih kurang dengan masalah musafir, perjalanan kita. Perjalanan kita kalau sampai 2 marhalah boleh kosa, dikatakan perjalanan yang jauh. Perjalanan kita kalau tak sampai 2 marhalah, tak boleh nak kosa jamuk, maka dikatakan perjalanan yang pendek. Begitulah. Maka di sini air kalau katanya sedikit, air yang sedikit dalam kitab fiqhnya mana air tak sampai 2 kolah. Kalau dalam kitab fiqh katanya air yang banyak, maknanya air sampai 2 kolah ke atas. Itulah. Kita perlu ingat begitu ya.
Itu tak payah kita tanyalah berapa liter kalau air sedikit. Tak payah kita tanya. Maknanya kalau tak sampai 2 kolah, maka sedikitlah panggilannya. Air musta'mal yang sedikit. Apa dia air musta'mal? Iaitu air yang sudah dipakai. Ini diguna. Sudah dipakai, yakni diguna. Pada fardu, fardu tu makna wajib. Sudah dipakai, diguna. Air kita pakai, kita guna air. Kita guna macam mana air? Guna buat basuh. Itu dipakai, digunakan air. Tapi diguna pada fardu. Pada fardu. Pada perkara yang wajib. Apa dia fardu? Daripada mengangkat hadas. Daripada mengangkatkan hadas. Kecil ataunya besar. Daripada mengangkatkan hadas. Hadas kecil ataunya hadas besar. Jadi, apa maksudnya? Kita maklum bahwasanya apabila kita berhadas, kemudian kita nak solat. Apabila kita berhadas dan sampai masa kita nak solat, maka wajib kita mengangkatkan hadas. Maka wajib kita mengangkatkan hadas. Mengangkatkan hadas itulah dikatakan fardu. Mengangkatkan hadas itulah dikatakan fardu. Maka jadi contohnya apabila kita ambil wudu. Apabila kita ambil wudu, wajib kita basuhkan muka, wajib kita basuhkan tangan, wajib kita sapuhkan kepala, wajib kita basuhkan kaki. Tetapi basuh muka yang mana yang wajibnya? Ialah pada kali yang pertama. Pada kali yang pertama itu adalah yang wajib. Itu dikatakan dipakai pada fardu. Adapun pada kali yang kedua, yang ketiga itu bukan wajib, bahkan sunat. Maka apabila kita basuhkan muka kita, maka apabila kita gunakan air pada membasuhkan muka kita ketika kita ambil wuduk kali yang pertama, maka air itulah dikatakan air musta'mal. Maka air itulah dikatakan air musta'mal. Kemudian kalau kita selepas pada dia muka kita ni apabila kita basuh kali yang pertama, maka air yang kita basuh kali yang pertama tu dikatakan air musta'mal. Kemudian kalau orang tanya sakat mana, dibilangkan kali pertama, sekali merata. Sekali merata yang pertama tu dikatakan kali yang pertama. Bukan sekali jirus. Bukan maksudnya sekali jirus. Kali pertama tu bukan maksudnya kali jirus, kali cucurkan air di atas muka, bukan maksudnya begitu. Bahkan jadi kalau kita basuh muka kitanya, sebelah basuh pipi sebelah kanan saja. Itu dah rata pipi sebelah kanan. Sekali jiruhnya, kita jiruh kat pipi, ambil air, kita cucur sebelah, jiruh pada sebelah pipi sebelah kanan, dah rata pipi sebelah kanan. Itu tak bilang satu kali lagi. Dengan sebab tidak meratakan basuhan kat muka. Kita apabila kita basuh pipi sebelah kiri, dah rata ke belum seluruh muka dibasuh? Belum lagi. Tak bilang satu kali lagi. Apabila kita basuh jadi meratai seluruh kawasan muka, maka itu dibilang satu kali. Maka basuhan kali yang pertama itulah basuhan yang wajib. Basuhan yang pertama itulah basuh yang mengangkatkan hadas.
Adapun basuh kali yang kedua, meratai kali yang kedua, meratai basuh kali yang tiga, itu bukan mengangkat hadas. Sebab hadas kat muka kita terakad dengan basuhan kali yang pertama. Maka air yang diguna pada yang fardu. Itu dia kata air yang sudah diguna, yang diguna dipakai pada fardu daripada mengangkatkan hadas. Maka tetapi nak kira di mana air mustakmal. Jadi apabila kita basuh muka kali yang pertama, air yang bertitik, yang bercerai daripada muka kita turun kat bawah, itu dikatakan air mustakmal. Dikatakan air mustakmal. Jadi apabila kita basuh muka kita pada kali yang pertama, yang menitik, yang bertitik turun ke bawah, yang bercerai daripada muka kita turun ke bawah, itu itulah dikatakan air mustakmal. Itulah dikatakan air mustakmal. Adapun air yang basah-basah lekat kat muka tu, itu tak dikatakan mustakmal. Apabila kita basuh kali yang pertama, kemudian air yang bercerai, yang bertitik, yang turun daripada muka kita itulah dikatakan air mustakmal. Adapun air yang lekat-lekat kat muka kita basah-basah tu, itu tak bilang kata mustakmal lagi. Selama mana dia dah ada kat muka kita, tak dikatakan mustakmal. Kalau dia bertitik turun lepas pada kawasan muka kita, maka dikatakan mustakmal. Begitu juga kalau kita basuh tangan pada kali yang pertama, selama mana air yang ada kat tangan kita itu dia tak bercerai, tak jatuh daripada tangan kita, selama tu kita tak kata air mustakmal. Sebab tu apabila kita basuh tangan biasanya orang kitanya kali yang pertama dia basuh tangan, ni paip air turun gitu. Apabila turun, dia turun di atas tapak tangan. Turun, dia tadah dengan tapak tangan. Maka air apabila kena di atas tapak tangan, air membasuhkan hadas yang ada kat tapak tangan. Tetapi air dia tak bertitik turun. Maka apabila dia akad, air itu turun sampai ke siku. Maka air itu mengakadkan hadas, dah mengakadkan hadas di tapak tangan, tetapi dia tak turun ke bawah. Dia lekat kat tangan lagi, turun sampai sini. Maka selama mana dia berlari di atas tangan kita, selama mana tu tak jadi air mustakmal. Apabila kita akad tu dia turun sampai ke sini, turun sampai ke siku, turun ke bawah. Apabila turun ke bawah, telah jadi mustakmal. Jadi apabila kita kenakan air ke atas sini, ni paip turun air kena di atas ni. Maka apabila kena di sini kali pertama, maka apabila kena air di sini mengakad hadas. Dan air itu mengalir turun, mengakad hadas di sini, mengakad hadas di sini. Apabila sampai ke siku, dia turun ke bawah. Apabila turun ke bawah tu jadi mustakmal. Selama mana dia mengalir, selama mana dia masih mengalir di atas anggota badan kita, maka itu tak jadi air mustakmal lagi. Sebab tu jadi apabila kita ambil wuduk tu, kita guna setengah orang tu dia tadah kat bawah, dia tak kat siku, dia naik ke atas, kemudian dia turun balik. Selama mana air tak bercerai daripada tangan dia, maka tu tak jadi air mustakmal. Sebab tu boleh kita ulang-alik dengan air yang ada kat tapak tangan kita tu, pada tangan masa kita duk gosok. Itu dikatakan air mustakmal. Maka air mustakmal di sini kalau sedikit. Tapi masalah kita mustakmal kita guna pada mengakadkan hadas yang fardu, yakni kali yang pertama. Kalau mandi, kali merata yang pertama. Kalau kita mandi. Maka air itu jadi air mustakmal. Selama mana air mustakmal tak sampai 2 qalah, maka tak boleh kita nak guna untuk ambil wuduk. Kalau tak sampai 2 qalah, maka tak boleh kita gunakan air mustakmal, air yang bertitik turun ya. Kalau orang dulu dia tadah ambil kumpulkan balik. Kita ni apabila air mustakmal tu jatuh kat lorong,
pergi hanyut pergilah. Kita tak simpan sebab air tempatan kitanya banyak. Tapi orang tanah Arab tu dia simpan lagi. Air mustakmal dia simpan lagi. Maka air mustakmal kalau tak sampai 2 qalah, maka tak boleh kita nak guna untuk menyucikan kan najis dan mengakatkan hadas. Tetapi kalau kita kumpulkan sehingga sampai 2 qalah atau lebih, maka jadi suci balik, jadi air mutlak balik. Begitu juga kalau air mustakmal, apabila satu kali kita ambil wuduk, kita basuh tu, apabila yang bertitik turun tu, kita tadahkan. Kemudian boleh satu batil masalah. Kemudian kita ambil campur dengan air yang sampai 2 qalah. Maka itu boleh nak guna lagi lah. Tetapi yang maksud di sini air mustakmal, air yang kita guna pada mengakatkan hadas pada yang jadi fardu bukan yang sunat. Maka itu air mustakmal, maka kalau sedikit tak sampai 2 qalah, maka tak jadi air mutlak, tak boleh menyucikan yang lain, hanya suci pada dirinya sahaja. Suci. Kalau nak minum tu boleh lah. Kalau nak minum tu boleh lah. Sebab dia suci, bukan dia najis. Begitu. Tapi jangan ketika basuh tu ada najis kat tangan, kat muka lah. Tu jadi air mutanajis pula. Atau yang terpakai pada menghilangkan najis. Atau air yang kita pakai, yang kita guna pada menghilangkan najis, pada membasuhkan najis. Dan tiada najis ia. Dan tiada najis ia air yang kita pakai pada menghilangkan najis. Maknanya yakni tiada dihukumkan dengan najis. Air itu tidak dihukumkan dengan najis. Seperti bercerai daripada tempatnya, yang bercerai air daripada tempatnya, tempat yang kita basuh, dengan tiada bertambah tambah sukatan air, timbangan air, dan tiada bertambah dengan tiada berubah dan tiada bertambah timbangannya. Jadi air yang kita basuh, contohnya kain kitanya kena najis. Contohnya kain kita kena najis. Kena najis, kena air kencing masalah. Maka kita jirus. Maka kita jiruhkan air ke atas dia. Apabila kita jiruh air ke atas dia, yang tolak najis turun itu memanglah apabila contohnya kain ini, tengok kat sini ya. Ini kain ni. Ini kain. Maka kain ini kena kencing masalah. Maka apabila kita jiruh di atas, kita tuang air ke atas dia, maka air ke atas ni akan tolak air kencing keluar, turun ke bawah. Maka apabila kali yang pertama dia turun tu, air tu masih berbau dengan bau kencing lagi. Maka itu ada berubah lagi. Maka itu ada berubah. Maka air yang turun itu air mutanajis. Kemudian kita jiruh pula kali yang kedua. Apabila tu kita jiruh pula kali yang kedua, maka air yang turun ke bawah tu kita tengoknya tak berbau dah. Warna kencing dah tidak ada. Bau kencing pun tidak ada pada air itu. Apabila kita timbangkan timbangan air, maka tidak jadi bertambah. Maka air itu jadi air mustakmal. Air itu jadi mustakmal, tak boleh kita guna. Itu maksudnya seperti bercerai daripada tempat kita basuh tu. Kalau basuh kain, tempatnya kain itulah. Dengan tiada berubah pada rasaannya atau pada baunya, pada warnanya, dan tiada bertambah timbangan. Jadi kalau air yang kita guna tu 1 kilo masalah. Jadi tapi tiada bertambah timbangan ni, di sini dia halusi sedikit kiraan dia. Jadi air belum pada kita nak guna jiruhkan di atas kain itu 1 kilo.
1 kilo. Kita dah timbang air itu 1 kilo. Kemudian kita kena fardu, kita kena kira air apabila kena kat kain diisap oleh daging kain tu berapa gram masalah. Kita atas kilo tu 1000 gram. Sekilo tu maklum 1000 gram. Maka kain yang kita hendak basuh tu dia akan isap airnya 200 gram. 200 gram. Kemudian apabila kita perahkan air, air yang kita jiruh kat kain itu dan kita perah, maka air itu tak lebih daripada 800 gram. Maka itu maknanya tak bertambah timbangannya. Sebab air 1000 gram, kemudian kita fardu katanya kain yang kita hendak basuh itu dia isapkan air 200 gram. Itu kira lebih kurang lah. Maknanya dipotongkan 1000, dipotongkan 200, maknanya tinggal ada 800. Maka apabila kita basuhkan kain itu, jiruhkan kain itu dengan air yang 1 kilo tadi, dan air yang turun daripada bercerai, turun daripada kain dan kita perahkan kain itu, maka air itu tak lebih daripada 800. Maka tak lebih pada 800, maknanya air itu tak bertambah pada timbangannya. Sekiranya kalau kita fardunya air 1000 gram, kemudian pula air itu beratnya 1000 gram, dan kita fardu katanya diisap oleh kain 200 gram. Kemudian apabila kita basuh, kita tadah, kita perah, maka boleh 1000 gram pula. Mana 200 tu ialah najis. Maknanya boleh 1000 gram pula. Padahalnya fardu isap oleh kain tu 200, tetapi apabila kita perah tu naik 1000 balik. Mana 200 tu ialah air najis. Begitu. Itulah. Jadi bahagian pertama air mustakmal. Jadi pendek kata kita boleh ambil di sini air mustakmal tu mana air yang kita guna pada membasuhkan, mengakakkan hadas yang wajib yang kali pertama. Basuh muka kali pertama, basuh tangan kali pertama, sapu kepala yang kali pertama, basuh kaki kali pertama. Itu yang fardu. Adapun yang kedua, yang ketiga tu tak jadi air mustakmal. Yang bertitik turun daripada anggota kita pada basuh kali yang kedua, yang ketiga tu tak jadi air mustakmal. Suci, lagi pula boleh menyuci. Dan juga air yang kita guna pada menghilangkan najis, tapi syaratnya jangan berubah air itu dan jangan bertambah oleh timbangannya. Maka itu air mustakmal, suci pada diri, boleh kita nak minum, tetapi tak boleh nak guna mengakakkan hadas dan menyucikan najis. Itu yang pertama. Kemudian keduanya ayat yang berubah akan sebagai berubah yang banyak. Maka kita akhir di situ. Keduanya ayat yang berubah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al 'amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nasta'dunka ma qara'nahu wa ma fasnahu wa ma sami'nahu faradad 'alaina wa aftah yadina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Jazakallah khairan Baba.